على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 15. Muka surat 15, baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi, mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala bahawa menjadikan ia Allah akan sesuatu daripada alam serta zuhul. Artinya erti zuhul lupa, dan maknanya makna zuhul itu iaitu ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Dan maknanya makna zuhul, terjemahannya lupa, iaitu makna bagi zuhul, artinya lupa itu ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Lepas tu serta zuhulnya. Serta zuhulnya tu buat bulat tak ada tu. Macam mana hak Rumi? Iaitu ketiadaan ilmu dengan sesuatu serta zuhulnya. Itu hak Rumi. Serta zuhulnya buat bulat. Iaitu zuhul, terjemahannya lupa, ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Situ. Atau serta ghafalah. Atau serta ghafalah tu, atau pada kata serta zuhul, atau serta ghafalah. Mustahil atas Allah Ta'ala bahawa menjadikan ia Allah akan sesuatu daripada alam serta ghafalah. Artinya erti ghafalah lalai, sama ada terdahulu ilmu atau tiada terdahulu ilmu. Dan demikian lagi seperti yang terdahulunya, mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan sesuatu daripada alam dengan tiada kehendak. Itu yang dahulu. Dan demikian lagi seperti mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sesuatu daripada alam dengan tiada kehendak. Mustahil atas Allah Ta'ala bahawa menjadikan ia Allah akan sesuatu daripada alam. Allah menjadi segala-galanya yang berlaku ni. Serta zuhul, artinya lupa, dan maknanya iaitu ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Ini sambungan sifat mustahil lawan kepada sifat iradah, iaitu karahah. Karahah ni dengan makna tiada kehendak. Karahah dengan makna tiada kehendak, itu karahah.
ataupun Allah Ta'ala menjadikan sesuatu serta dengan zuhul, serta dengan ghafalah. Allah Ta'ala menjadikan ataupun dengan illah ataupun dengan tabi'ah. Ini mustahil berlaku ni. Mustahil. Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Sebab lepas dah bicara sifat mustahil lawan kepada sifat kudrah, ajzun. Lemah tu mustahil. Maka berpegang akan hukumnya bahawa tentu Allah tidak lemah, dengan bahawa tentu semua yang berlaku datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Selesai dari situnya. Sebab susunan sifat 20 ni ulama susun ada hikmah dia comel dah. Comel ni ulama susun tu comel. Ambil daripada wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, iradah. Tu susunan ulama. Sifat Allah tidak bersusun. Bukan ada nombor. Sebab sifat Allah ni qadimah belaka, sedia kala belaka. Dia tak ada nombor. Hak ada nombor susung ni, tertib dia panggil. Macam tertib wudu. Dia ada nombor sungguh lah. Tertib semayang, memang dia ada nombor. Hak ni dulu buat. Hak ni baru buat ni. Baru buat ni. Baru buat ni. Jangan tukar. Tukar tak sah wudu. Tukar tak sah semayang. Tu tertib betul tu. Dia panggil tertib hakiki dia panggil. Tertibul tertib hak wakil dia gitu. Tertibul wakil dia panggil. Wakil dia memang gitu. Kedudukan wudu memang gitu. Kedudukan solat memang gitu. Dia kena ikut susunan. Ikut susunan. Dia ikut susunan, tak ada wudu lah, tak sah. Tak ada semayang lah, tak sah. Adapun susunan sifat 20 ni susun kerana nak sebut. Sebab sifat Allah qadimah sedia kala, mana ada ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga, tak ada nombor. Tapi kena letak nombor lah. Sebab kalau tidak susun, nak sebut mana? Bukan 20 ni, 2 sifat pun kalau tak susun nak sebut mana? Kena susun. Yang pertama, yang kedua, baru boleh sebut. 2 sifat ni kena susun. Dia tak boleh nak sebut macam mana? 2 sifat tanpa susun kita nak sebut macam mana? Memang kena susun. Jadi susun ni susun kerana nak sebut je. Tapi ulama susun memanglah susunan yang barakah lah kita panggil. Ambil daripada sifat wajib, wahdaniyah pada perbuatan, sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu. Ni memang saya ulang semua ni. Nak ceritanya barakahnya kaedah sifat 20. Dengan susunan ni lah barulah kemah rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Yang mana di qada dan qadar lah yang paling banyak terpesong daripada dulu lagi. Rukun iman yang 6 perkara ni yang banyak terpesong ni yang ke-6 tu lah. Beriman dengan malaikat, sekata tu tak ada yang menafikan kewujudan malaikat. Beriman dengan kitab, tu sekata tu. Orang beriman belaka dengan kitab. Ada Mu'tazilah yang berpegang tidak beriman kitab, tak ada tu. Beriman dengan Rasul, tu sekata. Beriman dengan hari kesudahan, sekata. Walaupun ada juga timbul Mu'tazilahnya. Hak beriman dengan hari kesudahan ni, contohnya Mu'tazilah berpegang syurga neraka belum ada lagi sekarang sebab belum guna. Nanti sampai masa nak guna baru Allah buat syurga neraka. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ni syurga neraka ada, tapi bukan sekarang. Sebab kalau Allah buat syurga neraka sekarang, pakarnya tidak, gunanya tidak, sia-sia. Allah tak buat benda sia-sia. Ini akal Mu'tazilah.
Ada ni. Atau ada sikit. Hak banyaknya timbul Mu'tazilah, hak rukun iman yang keenam. Hak banyak timbul golongan Mu'tazilah. Bab qada dan qadar. Pada masa dahulu, masa sekarang lagilah berlambuk-lambuk. Lagilah berlambuk-lambuk. Bukalah dalam rakaman. Boleh dengarlah. Hak terpesong huraian qada dan qadar. Berlambuk-lambuk dan tidak ada respon balas. Dia orang agama ni kan. Dia yalah ada dia panggil apa dia? Ada pihak-pihak yang bertentangan. Pihak-pihak yang bertentangan ni faham-faham lah. Jumpa hok mana-mana salah kok, dia akan highlight lah. Kerana bertentangan ke, kerana nak menegakkan kebenaran ke, tu atas masing-masing lah. Sebab benda yang salah kena tegur. Kerana kamu dengan dia bertentangan, bukan kerana nak menegakkan kebenaran, nak tolak kebatilan. Itu atas masing-masing lah tunya. Tapi kalaulah pihak yang bertentangan tadi, tak kira sebelah mana pun, tiba-tiba pengajarannya terpesong dalam bab qada dan qadar, tidak diambil kesempatan oleh pihak sebelah, pihak yang bertentangan sebelah, tidak ada ambil kesempatan. Sebab terkadang dua-dua pun lebih kurang. Pada ni ini sekarang parah dia panggil, parah lah panggil, berlambuk sekarang pembicaraan hak qada dan qadar yang terpesong daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nak kemas sini kaedah sifat 20. Tapi terkadang yang menjunjung kaedah sifat 20 pun ada juga yang terpesong. Dia tidak mengaji betul benar kaedah sifat 20 dengan guru yang mursyid. Memang hak anti sifat 20 tu faham-faham lah. Sebagai yang saya biasa sebut tu lah. Setakat sekarang hak anti sifat 20 tu, kalau bicara bab qada dan qadar, minta maaf lah. Setakat jumpa sekarang tak jumpa lagi hak molek. Setakat sekarang lah hak anti sifat 20 tu, hak mempermain-mainkan kaedah sifat 20 tu. Persoalannya, macam mana timbul pula kata kaedah sifat 20 penuh barakah, kemah wahdanah pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu, kemah qada dan qadar. Tiba-tiba yang nak, bukan yang junjung, yang sanjung kaedah sifat 20, tiba-tiba boleh jadi salah juga dalam bab qada dan qadar. Dia tak mengaji betul benar, kadang-kadang dia mengaji reka-reka, dia belajar dengan guru yang tidak mursyid. Atau timbul hak terpesong juga. Kalau kita betul-betul faham sifat wajib selapih, sifat mustahil selapih, dua-dua ni kita kena pegang belaka hukum dia. Sebab itulah aqaidul iman yang 50. Hak 50 tu kan masuk 20 sifat mustahil bagi Allah, masuk 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Keluarlah jumlahnya 50 aqaidul iman. Aqaidul iman ni pegangan ni. Jadi hak mustahil pun pegangan juga. Pegang akan hukum dia. Sebab wajib pegang hukum dia, sifat mustahil pegang hukum dia. Maknanya dua lapis kita pegang. Contoh, wahdaniyah pada perbuatan, tentu sungguh keesaan pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan, mustahil, tentu tak sama sekali berbilang pada perbuatan. Yang pertama berpegang keesaan pada perbuatan, yang kedua berpegang tentu tak sama sekali berbilang pada perbuatan. Jadi di situ keesaan pada perbuatan kena jelas molek. Apa makna keesaan pada perbuatan? Berbilang pada perbuatan yang mustahil, kena faham molek, kena tafsir, kena detail. Berbilang pada perbuatan, keesaan pada perbuatan, berbilang pada perbuatan ni kalau kita kata God sekali lah, dah walaupun sekali kena tafsir halusi.
Dia apabila berbilang pada perbuatan, dok. Apabila keesaan pada perbuatan, doklah berbilang tu. Betul, dok berbilang tu. Berbilang nak kena faham juga. Macam mana panggil berbilang? Oh, kalau kita faham dah keesaan pada perbuatan, fahamlah berbilang tu macam mana. Dah kena pici molek. Keesaan pada perbuatan dengan bahawa semua yang berlaku perbuatan Allah. Selain daripada Allah, wa imam malaikah. Selain daripada Allah, wa imam para rasul. Tidak ada perbuatan. Gerak diam malaikah, gerak diam rasul. Itulah perbuatan Allah. Itu ya. Hanya Allah yang perbuat dengan bahawa selain daripada Allah, makhluk langsung tidak ada perbuatan. Malaikat ada perbuatan juga, rasul ada perbuatan juga, manusia ada perbuatan juga. Mana kata keesaan pada perbuatan? Itu dipanggil berbilang pada perbuatan. Allah yang perbuat, malaikat yang perbuat sendiri, rasul yang perbuat sendiri, manusia yang perbuat sendiri. Jadi itu berbilang. Berbilang tu mustahil gitu. Jadi nak kena kemah molek. Keesaan pada perbuatan semuanya perbuatan Allah. Lepas tu kita, apa kita laginya? Kita bertanya tu, itulah perbuatan Allah. Kita nampak, itulah perbuatan Allah. Kita dengar, itulah perbuatan Allah. Kita hidup, itulah perbuatan Allah. Bukan udara yang menjadikan kita hidup, bukan bernafas yang menjadikan kita hidup. Allah yang menjadikan kita hidup. Gerak diam kita, itulah perbuatan Allah. Berfungsi organ-organ di dalam tubuh kita, itulah perbuatan Allah. Oh, tak payah kuici dah, kuici. Pada sejam begitu je lah. Keesaan pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Tak ada payah. Tapi apabila zulmah dengan kesyirikan pada perbuatan bermula daripada umur baligh, yang lebih zulmah laginya, yang lebih kelam gelap laginya, yang mensyirik ke Allah pada perbuatan ni, semayang puasa tak tinggal. Hak ni lagi zulmah. Sebab orang ni dia beranggapan dia comel, semayang bang tak tinggal. Hak ni lebih berat ni. Sebab dia beranggapan dia comel, dia rokok sujud, tapi dia mensyirik ke Allah. Hak ni cukup payah. Bila cukup payah, dia kata payah nak faham. Bukan payah nak faham, payah nak terima. Payah nak terima. Hak ni hak lari-lari ni. Hak ni hak lari-lari. Dah balik serta mensyirik ke Allah pada perbuatan. Nak duduk mana rokok sujud? Itu sahaja. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Berbilang pada perbuatan macam mana pula? Berbilang ni Allah perbuat perbuatan dia, makhluk perbuat perbuatan dia. Wi nampak hak ni. Hak berbilang ni apa? Hak gini. Oh ni mustahil. Mustahil. Ini mustahil pada akal. Wi nampak ni hak mustahil berbilang macam mana berbilang? Allah perbuatan Allah. Makhluk yang Allah jadikan, Allah bagi peranan lah pula pada makhluk berperanan melakukan perbuatan secara perbuatan dia kan. Tu tak panggil keesaan lah pada perbuatan. Dia panggil berbilang. Tu mustahil, tak boleh nak pergi makan gitu. Tuhan apa? Dah Allah dah buat dah kan makhluk. Allah buat makhluk kan. Ini akal hak karut. Allah buat dah makhluk, Allah berilah peranan ke makhluk. Tapi kalau Allah buat makhluk, yang berlaku di makhluk Allah juga yang buat, dah apa peranan makhluk yang Allah buat? Macam kosong je. Macam kosong lah. Allah buat makhluk, kerana gerak dia makhluk, Allah yang buat juga. Jadi kosong lah makhluk ni, tak ada peranan. Jadi macam sia-sia Allah buat makhluk, sebab tak ada peranan. Tu akal hak karut
Adapun hak ahli sunnah wal jamaah, Allah buat makhluk dengan kehendak dia. Dah dibuat dah makhluk, dia buat belakalah segala-galanya. Tu hak akal kita. Hak akal, hak karuk ni kan, hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Allah buat dah makhluk kan. Letaklah sedikit peranan kepada makhluk tu. Ni hak hakiki lah. Memang kita berpegang ada peranan makhluk ni, kita berpegang. Tapi hanya pada zahir. Ada peranan, ada tugas belaka makhluk ni. Malaikat ada peranan, ada tugas. Rasul ada peranan, ada tugas. Kita hamba jin dan manusia ada peranan, ada tugas. Pada zahir je. Memang kita berpegang begitu, ada peranan, ada tugas. Tapi peranan yang berlaku tu, tugas yang berlaku tu, itulah perbuatan Allah. Jadi golongan terpesong ni, Allah jadikan peranan pula hakikinya kosong je. Jadi macam saja je Allah buat makhluk. Ni akal golongan terpesong. Ada pun kita fikir Allah yang jadikan segala-gala. Malaikat Allah jadikan, Rasul Allah jadikan, jin manusia Allah jadikan. Allah jadikan. Allah yang maha kuasa yang kehendak jadikan. Allah jadikan pasti lah. Dah barang milik dia kan. Ini cerita Tuhan. Ini cerita Tuhan yang esa pada perbuatan, yang maha kuasa. Jadi Allah buat dah makhluk. Apa yang berlaku di makhluk, Allah lah yang buat segala-galanya. Tahulah Tuhan yang esa pada perbuatan, Tuhan yang maha kuasa. Buat makhluk, lepas tu lepas pula makhluk yang buat sendiri. Buat makhluk, lepas tu lepas makhluk buat sendiri. Itu panggil esa pada perbuatan. Itu panggil Tuhan yang maha kuasa. Jangan duk fikir pesen kita. Pesen kita kan, kita kan, kita ada kuasa. Bila kita ada kuasa ni, kita bagian. Kita bagi peranan masing-masing. Tu kita. Sebab kita lemah hakikinya. Allah maha kuasa, Allah belakalah yang buat. Sebab dia yang kehendak nak buat kan. Maka apa yang berlaku lepas Allah Ta'ala jadikan makhluk, Allah buat belaka. Tu baru panggil Allah Ta'ala yang esa pada perbuatan yang maha kuasa. Jadi berbilang pada perbuatan mustahil pada akal. Maka itu pun berpegang, tertudak sama sekali berbilang pada perbuatan. Dua lapis pegang ni. Yang pertama berpegang keesaan pada perbuatan. Yang kedua berpegang tentu tidak berbilang pada perbuatan. Berbilang ni ada dua cara ni. Kan mutasil, tertudak. Kan munfasil, tertudak. Dua-dua berbilang, dua-dua kesyirikan, tertudak sama sekali. Disambung pula keesaan pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana? Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Berbilang pada perbuatan mustahil, pergi pula lemah mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Ini susuk. Keesaan pada perbuatan, pergi kepada kudrah. Ini sifat wajib ni, berpegang kedua-dua. Keesaan pada perbuatan, semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan sifat kudrah lah, yang perbuat segala-gala perbuatan. Situ. Pergi pula kepada mustahil, berbilang pada perbuatan. Kalau berbilang pada perbuatan, ada perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah, berarti Allah bersifat dengan ajzum, lemah. Mustahil Allah lemah. Mustahil berbilang pada perbuatan, mustahil Allah lemah. Sebab kalau berbilang je pada perbuatan, berarti Allah lemah. Lemah lah. Makhluk, kemudian Allah biarkan makhluk yang buat sendiri. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Mana kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah bahagian dia lah. Lepas tu bahagian berlaku pada makhluk ni, makhluk buat sendiri. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Di situ dia panggil apa? Allah lemah. Kerana berbilang pada perbuatan.
Kita pun berpegang tentu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, tentu tak sama sekali berbilang, tentu tak sama sekali lemah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejap dari situ. Sekarang ni Allah yang menjadikan segala-gala. Allah yang Maha Kuasa, yang keesaan pada perbuatan, menjadikan segala-gala. Allah menjadikan segala-gala sebagaimana kehendak Allah pada azal. Sifat iradah. Mustahil pula Allah menjadikan segala-gala tapi Allah tidak kehendak. Yang kita bicara sekarang. Dulu bicara sifat yang ke-8, sifat iradah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang keesaan pada perbuatan, yang bersifat-sifat kudrah, yang menjadikan segala-gala perkara sebagaimana kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan tusan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Mustahil berbilang pada perbuatan, tentu tak berbilang pada perbuatan, tentu tak Allah Ta'ala lemah, tentu tak sama sekali Allah menjadikan, tidak, Allah tidak kehendak. Jadi hak yang ke-8 ni, sifat mustahil iradah ni, Allah menjadikan tetap dah. Keesaan pada perbuatan, tidak berbilang pada perbuatan, Allah menjadikan segala tetap dah. Allah bersifat-sifat kudrah, tentu dak Allah Ta'ala lemah, tiba-tiba mustahil pula Allah menjadikan, betul, tapi Allah tidak kehendak. Mustahil sama sekali. Sifat wajibnya Allah menjadikan segala-gala perkara serta sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat iradah. Mustahil Allah menjadikan sesuatu serta karahah dengan makna Allah tidak kehendak. Dah ada kepegangan Allah menjadikan satu serta Allah tidak kehendak. Adalah pegangan Mu'tazilah. Perkara jahat Allah yang menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Perkara baik Allah menjadikan serta Allah kehendak. Perkara jahat Allah menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Ini Mu'tazilah. Kenapa ni pun selalu berpegang dengan sifat mustahil, dengan bahawa Allah menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Itu pegangan yang sesat, pegangan yang terpesong. Tapi yang Mu'tazilah yang sesat terpesong ni hanya menafikan kehendak Allah, tapi masih lagi mengesakan Allah pada perbuatan. Masih lagi berpegang Allah yang bersifat-sifat kudrah, yang menjadikan perkara baik, yang menjadikan perkara jahat. Okey lagi situ. Tapi dia lari. Perkara jahat ni setakat keesaan pada perbuatan. Perkara jahat ni setakat perbuatan Allah, tapi tidak kehendak. Ini Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat, kehendak Allah, ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah tidak kehendak. Ini Mu'tazilah hak asal. Hak sekarang ni perkara jahat, kehendak pun dinafikan, perbuatan Allah pun dinafikan. Berarti menafikan kehendak Allah pada perkara jahat serta mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan bahawa perbuatan jahat bukan Allah yang melakukan, tapi hamba yang melakukan sendiri. Oh, ni perak lagi ni. Di Mu'tazilah masyhurnya perkara jahat bukan datang daripada kehendak Allah, tapi berlaku perkara jahat datang daripada perbuatan Allah. Lepas tu di tepi kitab Faridatul Faraid, di tepi kitab Faridatul Faraid ada kitab Faridah. Siapa ada kitab Faridah? Tak ada. Ada. Hak Jawi. Hak Rumi ada nota kaki tak tepi? Ada. Kan dia hak Jawi tu ada nota kaki, kan hak Rumi tak ada nota kaki. Dia tak ambil nota kaki hak Rumi. Ada lah. Ada tak nombor 1, nombor 2 tulis tepi ada? Mari tengok.
Tak ada. Rasanya ada rasa. Sebab dia Faridatul Faraid itu ada nota kaki. Ada tu, dia ada tu nota kaki bawah. Dia ada bawah. Dia ada bau. Dia dipanggil nota kaki. Kau panggil apa gitu? Bukan panggil nota kaki. Dia nota kaki ni tajuk faridahnya ketujuh kudrah, artinya kuasa, iaitu sifat yang wujudiyah lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia mengadakan Allah Ta'ala yang bersifat kudrah, mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin atas muwafaqah iradah. Ini bicara sifat yang ketujuh. Jadi Allah yang bersifat kudrah mengada meniadakan muwafaqah iradah, sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun ada nota kaki. Qauluhu, katanya kata Syekh Ahmad Al-Fatani atas muwafaqah iradah, mana Allah yang bersifat dengan sifat kudrah mengada meniadakan yang menjadikan segala-gala perkara yang berlaku. Allah menjadikan sebagaimana kehendak Allah. Jadi muwafaqah iradah artinya ni nota kaki, bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya, melainkan akan barang yang telah ia tentukan dengan iradahnya. Allah tidak mengada meniada melainkan barang yang Allah kehendak. Itu makna dia. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Ni Mu'tazilah kita nak bicara ni. Yang berkata mereka itu, yang berektikad mereka itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi, ia Allah yang menjadikan akan segala kejahatan dan yang keji. Allah menjadikan keesaan Allah pada perbuatan. Allah kudrah yang menjadikan, padahal tiada menghendaki ia akan segala kejahatan dan yang keji. Ini Mu'tazilah. Sekarang sifat itu sifat kudrah. Allah sifat kudrah yang mengada, yang meniada segala-gala perkara. Muwafaqah iradahnya, dengan bahawa Allah Ta'ala tidak mengada, tidak meniada, tidak menjadikan, melainkan apa yang telah kehendak pada azal. Sama ada perkara baik yang jahat yang berlaku, Allah yang jadikan, itu yang Allah kehendak pada azal. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu, yang berektikad mereka itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi. Allah menjadi keesaan pada perbuatan lagi ni, menjadi ia akan segala kejahatan dan keji. Allah yang menjadikan, padahal tiada menghendaki ia akan dia. Ni hak kita bicara sekarang ni. Wa ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi li wujudi ay ada bi iradati lahu ta'ala. Allah yang menjadikan, tapi Allah tidak kehendak apa dia perkara jahat. Siapa dia? Ni Mu'tazilah. Pada ni. Jadi Mu'tazilah ni banyak golongan. Dalam kaum Marbawi, Mu'tazilah tu ada 20 golongan. Qadariyah pun Mu'tazilah, Jabariyah pun Mu'tazilah. Mu'tazilah ni nama besar. Dia panggil apa? Macam ginilah, ajaran sesat. Nama dia banyaklah. Puluh-puluh lah ajaran sesat. Ajaran sesat yang sudah dibenteras. Ajaran sesat dia punya rekod dia kan.
Tapi ajaran sesat ni berapa puluh lah kalau kita tengok dalam itulah. Macam-macam nama lah ajaran sesat ni. Tapi nama besarnya ajaran sesat. Jadi nama besarnya Mu'tazilah. Dalam Qamus Barawi mengatakan bahawa Mu'tazilah ada 20 golongan. Ada 20 golongan Mu'tazilah. Kalau ni kita bicara satu golongan Mu'tazilah, Allah menjadikan perkara baik dan jahat. Perkara baik Allah jadikan sebagaimana Allah kehendak, perkara jahat Allah jadikan tapi Allah tidak kehendak. Ni mustahil ni, mustahil. Karahah lawan iradah, mustahil. Kalaulah Allah tidak menjadikan, hak tu punah di wahdianah pada perbuatan lagi dah. Berpegang berbilang pada perbuatan, punah pada sifat kudrah dah. Berpegang Allah Ta'ala lemah. Sekarang ni okey, Allah keesaan pada perbuatan, tidak berbilang pada perbuatan. Allah bersifat-sifat kudrah, Allah tidak lemah. Semua yang berlaku perbuatan Allah, clear. Tiba-tiba Allah yang melakukan, Allah tidak kehendak, mustahil pada iradah. Ini masuk yang ke-8 pula ni. Yang ke-6 ke-7 tu beres dah. Susunan sifat 20 ni beres tau. Tiba-tiba yang ke-8 ni pula tidak berpegang Allah yang bersifat iradah menentukan segala-gala. Dia hanya berpegang Allah yang bersifat iradah menentukan perkara baik sahaja, tidak menentukan perkara jahat. Mustahil. Mana mungkin Allah yang menjadikan barang yang tidak kehendak? Allah yang menjadikan, tapi Allah tidak kehendak. Allah menjadikan, tapi Allah tidak kehendak. Mustahil pada akal gitu. Tapi Mu'tazilah ingat lagi situ lah. Kalau hak jahat Allah kehendak jadi tak comel Allahnya. Tu Allah menjadikan. Dah kamu pilih nak menekan jahat, Allah jadilah kemudiannya. Jadi Allah tu hamba. Ini Mu'tazilah kan. Dia tak lihat lagi dah keesaan pada perbuatan. Memang Allah yang menjadikan segala-gala. Tapi sekarang ni perkara jahat berlaku ni, Allah menjadikan, tapi Allah tak kenal. Dah kenapa Allah menjadikan? Dah kamu pilih buat. Jadi letak begitu. Jadi Allah ni tu hamba pula dah. Sekarang Allah tak kenal, tapi hamba tu pilih kejahatan. Hamba tu berjudi, minum arak, berzina. Allah tidak kehendak. Allah hanya mengetahui sahaja hamba akan memilih dan melakukan perbuatan berjudi, minum arak, berzina. Allah hanya mengetahui, Allah tidak kehendak. Tapi bila hamba tu memilih, maka berlakulah perbuatan berjudi, minum berzina, barulah perbuatan Allah. Orang panggil apa ni? Orang panggil sebut salah. Kalau Allah tidak kehendak, kalau Allah tidak kehendak pekerjaan, Allah tak buat nah, baru senang molek. Tu timbul sekarang ni. Hak timbul sekarang ni pekerjaan bukankah menafikan kehendak, menafikan perbuatan Allah, mensyirikkan Allah pada perbuatan pula. Ni berganda-ganda lah Mu'tazilahnya, double triple Mu'tazilah lah golongan ni. Jangan main. Hak ni sekarang. Hak kita bicara Mu'tazilah asal ni. Mu'tazilah asal ni dia berpegang Allah menjadikan perkara jahat, tapi Allah tidak menghendaki. Maknanya rukun yang keenam, perkara baik qada dan qadar, perkara jahat tidak ada qada, hanya ada qadar. Hak sekarang ni dia ambil habis. Dia ambil habis. Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat kehendak Allah, dia pegang. Berlaku perkara jahat ni Allah tidak buat, digambil juga. Ni Mu'tazilah lain pula. Hak ni mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak golongan ni, hak ringan sikitnya Mu'tazilah Qadariyah. Itu kan muttasi pada perbuatan, khilaf pada kafir. Mu'tazilah Qadariyah ni dia tidak menafikan qada Allah.
Allah yang menentukan baik dan jahat. Mu'tazilah Qadariyah ni. Berlakunya perkara baik dan jahat perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di tubuh hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah ni baik ke jahat Allah kehendak pada azal. Sampai masa sekarang berlaku perkara baik, berlaku perkara jahat sebenarnya kehendak Allah pada azal. Berlaku ni hamba yang melakukan sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di tubuh hamba. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Tapi perkara baik dan jahat Allah kehendak. Tapi berlaku sampai masa sekarang barulah Allah letak dah kudrah di hamba, tenaga, maka Allah serah kepada hamba yang melakukan perkara baik, perkara jahat. Hamba yang melakukan sendiri, hamba yang menghasilkan sendiri, jadi sendiri perkara baik dan jahat dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba. Ini Mu'tazilah Qadariyah mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang khilaf pada kafir, kan muttasil pada perbuatan. Tapi Allah kehendak lagi. Sekarang ni dok ni. Hak Qadariyah diambil sebelah, hak Mu'tazilah diambil sebelah. Akhirnya perkara jahat tidak ada kehendak Allah dan bukan Allah yang perbuat, hamba yang buat sendiri. Oh, ni berat. Berat lagi ni, saya ulang-ulang ni. Berat lagi ni sekarang. Bukan perkara jahat, baik dan jahat tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Sekarang ni ni memang berlambuk dalam rakaman. Waktu berbuka dalam rakaman. Bukan perkara jahat dah sekarang ni. Baik jahat yang berlaku, Allah tidak kehendak. Allah hanya mengetahui. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih, untuk melakukan perkara baik ataupun untuk memilih dan melakukan perkara jahat. Tidak ada kehendak Allah, tidak terikat dengan kehendak Allah. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Ada ni. Yang kita bicara sekarang ni, hak baik datang dari keesaan Allah pada perbuatan, datang dari kuasa Allah sebenarnya kehendak Allah. Mu'tazilahnya memanglah Allah yang menjadikan segala-gala baik dan jahat. Tapi hak baik Allah jadikan situ Allah kehendak, iradah. Hak jahat Allah jadikan tapi Allah tidak kehendak. Yang kita bicara sekarang, hak bicara sekarang mustahil. Sifat wajibnya apa? Sifat iradah Allah. Allah sifat iradah yang menentukan segala-gala pada azab, baik ataupun jahat. Itu rukun iman yang keenam. Baik jahat datang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Mudah je. Tiba-tiba dinafikan kehendak Allah pada perkara jahat. Hak beratnya perkara jahat, kehendak pun tidak ada, perbuatan Allah pun tidak ada. Akhirnya timbulnya bukan perkara jahat, perkara baik pun tidak ada kehendak Allah, tidak ada iradah Allah. Yang ada Allah mengetahui. Dah kehendak Allah mana? Tu hak langit, hak bumi, hak siang, hak malam. Tu baru kehendak Allah. Kehendak dan perbuatan Allah. Itu kehendak dan perbuatan Allah. Kelahiran manusia, kematian manusia, kehendak dan perbuatan Allah. Ini dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni. Perkara baik yang dilakukan, perkara jahat yang dilakukan, tidak ada kehendak dan perbuatan Allah. Tidak ada kehendak, Allah hanya mengetahui. Dan tidak ada perbuatan hamba yang buat sendiri. Anak khiwan ni. Macam sebut tadi lah. Jelas dalam rakaman-rakaman terpesong, mereka ada golongan yang bertentangan, tapi tidak diambil kesempatan. Sebab apa? Sebab wallahu a'lam lah. Kenapa? Ini cerita orang yang sentiasa ni berlawan secara terbuka lah. Sebut nama secara terbuka. Bukan dalam video tu akan didatangkan ceramah orang yang berlawanan terdahulu, benar barulah dilawan balik.
Saya ni pun cerita yang bertentangan juga. Yang bertentangan lah ni. Tapi tak sebutlah siapa nama. Buka rakaman tahulah. Kira ni pun cerita bertentangan juga ni. Bertentangan lah ni. Mana golongan anti sifat 20? Bertentanganlah sebab kitanya berakidah dengan kaedah sifat 20. Mereka anti sifat 20 memang bertentangan. Yang memang kita sebut ni kepada golongan yang bertentangan tu lah. Tapi taklah sebut nama, gitu je lah. Hak tadi ni dia memang sebut nama dan dia akan datangkan rakaman tu dahulu dan barulah dia bidah balik. Dia bidah ke dia perbetul ke dia macam-macam lah orang sekarang. Dah ini orang minat tuntunan dia puluh-puluh ribu ni hak seumpama ni. Hak jenis datangkan dahulu. Datangkan bukan suara. Dengan video sekali orang tu. Cuma kadang-kadang dia tutup muka sikit baru boleh kenal lah suara siapa. Lepas tu barulah dia tu balik. Tapi hak salah bagian qada dan qada ni tak ada orang buat. Sebab apa? Lebih kurang je nampak. Lebih kurang. Maknanya hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik dan jahat. Berlaku perkara baik dan jahat dengan keizinan Allah. Dia pergi situ pula. Apa ni keizinan Allah? Adakah Allah buat? Tidak. Allah membiarkan, Allah membenarkan, Allah tidak menghalang. Maka berlakulah perkara baik dan jahat. Allah izin, mana Allah tak sekat. Tapi Allah buat ke tak? Allah tak buat. Hak ni tu kata tu bukan double Mu'tazilah dah, triple Mu'tazilah dah. Jadi qada ni hak qudrah iradah tu, hak besar-besar. Siang malang ni gerak matahari apa semua ni, cakrawala ni. Tu qada. Tu tak ada bagian hamba. Tak ada. Itu qada. Hak ni. Hak dikitin sepenuhnya zahir batin hamba sendiri. Kita ahli sunnah yang berlaku dalam kehidupan kita baik dan jahat ini, pada zahirnya hamba memilih, hamba melakukan, maka hamba akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat pada zahir. Tapi pada batin hakiki balik kepada sekalian qada dan qadar. Itu jelah. Kita wajib berpegang baik jahat yang berlaku dalam kehidupan, hamba yang memilih kebaikan dan kejahatan, hamba yang melakukan kebaikan dan kejahatan. Maka hamba akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Tapi itu hanya pada zahir. Pada batin hakiki balik kepada sekalian qada dan qadar, termasuk diri pilihan hamba, termasuk diri perbuatan hamba, qada dan qadar, baik ataupun jahat. Dok sampai sekarang. Apa sekarang lah? Dia kata ustaz di tempat dia memang tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Mana kalau ada kehendak Allah, Allah yang kehendak, Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan, Allah yang putuskan. Jadi kita ni terikat tak ada kita, terikat lah. Lepas tu kita ni apa? Kita hamba yang lemah kan? Apa benda kita ni? Hamba yang lemah, tak ada apa lah. Kita lemah daripada buat langit bumi je. Kita lemah daripada buat siang malam je. Hak berlaku di kita ni kekuasaan kita sendiri dah. Tu tak panggil lemah, panggil kuasa kecil. Tuhan jugalah, Tuhan kecil. Sebab kuasa ni sifat Tuhan. Ada ni, kuasa sifat Tuhan. Sifat hamba makhluk ni lemah. Lemah sungguh lah. Kita cakap ni kekuasaan saya. Tu cakap asbab, tak ada salah tu. Nak kenal Tuhan yang maha kuasa, hamba yang lemah.
Apa makna Tuhan Maha Kuasa? Perbuatan Tuhan belaka. Apa makna hamba lemah? Hamba tak ada peranan apa-apa pun. Berkelip mata pun perbuatan Allah. Bergerak nadi pun perbuatan Allah. Terdetik di hati pun perbuatan Allah. Sekiranya berlaku perbuatan Allah. Qada dan qadar. Allah perbuat sebagaimana Allah kehendak. Mustahil berbilang pada perbuatan. Mustahil adakah yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Mustahil Allah perbuat tapi Allah tidak kehendak. Ini mustahil berlaku ni. Oh, dia banyak sekarang ni perkara jahat lah. Dia lari daripada perkara jahat tapi terlajak sampai ke perkara baik. Hamba mutlak semata-mata memilih dan melakukan perkara baik dan jahat. Allah hanya mengetahui, tidak terikat pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berhasil perkara baik dan jahat golongan terpesong sekarang dengan keizinan Allah. Apa makna keizinan Allah? Macam-macam pula huraian dianya. Dia payah kenapa? Kerana tadi balik dalam keadaan tanpa akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila perkara baik dan jahat, perkara jahat pula, kita bicara orang lepas ni. Allah kehendak tapi Allah tidak suruh, kemudian Allah tidak redha. Perkara jahat Allah tidak suruh, Allah tak redha, Allah kehendak. Atau dia pening kepala. Pening pada golongan seumpama ni, siapa ke nak mutah, siapa nak mereng, dia kata. Dia kata siapa nak mereng. Siapa nak mereng ni, nak pegang ni, siapa nak mereng. Nak mereng. Dia jadi ni berperang pada berperang apa? Berperang. Perkara bukan perkara jahat dah ni kadang-kadang. Baik jahat yang berlaku dalam kehidupan kita kan zahir kita belaka kan. Jadi dia berpegang kita belaka. Bukan hak Tuhan. Jadi balik tu syirik karut dah. Tak ada akidah. Pergi perkara jahat pun kodok-kodok. Dia main ke akal dia belawang-belawang dengan ilmu baru ni, dengan akal sat dia belawang. Belawang. Tu apa dia kata? Siapa nak mereng dia kata. Lepas tu barulah lepas dia kata lega, berpegang sudahlah. Itu je lah. Hak jahat pun hak Tuhan juga. Dan sebelum ni Allah dia kata tak masuk, dia kata. Tak masuk. Tak masuk di akal. Sebab apa? Dia pegang hak jahat daripada balik lagi dah, tak ada Tuhan situ. Allah Tuhan tahu je, bukan Tuhan kehendak. Jadi berlawan dah siapa nak mereng. Jangan main putus orang mereng sungguh. Pada putus orang. Orang sarah tu lah, orang yang sabung otok. Putus tu memanglah mereng sungguh lah. Siapa tangga tu? Dia kata saya macam nak mereng, dia kata. Kenapa duk fikir-fikir? Dia sebut sok modoh kan? Faham, pegang ke duk korek lah duk fikir. Sekarang perkara jahat yang Tuhan tak suruh, perkara jahat yang Tuhan tak redha. Patut Tuhan kehendak juga. Dia main macam-macam. Kemudian apabila perkara baik dan jahat Allah telah kehendak pada azal, bererti balasan baik syurga Allah kehendak pada azal. Bererti balasan jahat neraka Allah telah kehendak pada azal. Iyalah. Syurga neraka Allah terkendak dah pada azal. Mustahil berubah dah. Dia tambah pula pening pula. Pada apa benda yang payah sangat. Apabila baik iman dan ta'ah qada Allah pada azal, balasan syurga Allah telah qada pada azal. Apabila kufur dan maksiat Allah telah qada pada azal, neraka bagi orang kufur maksiat Allah telah qada pada azal. Lepas tu macam mana? Macam mana apa? Macam sekarang lah. 3/4 ahli dunia Allah qadakan kafir sampai ke mati. Allah qada pada azal di neraka kekal selama-lamanya. Lepas tu apa? Sudahlah. Allah siangnya kepada 3/4 ahli dunia. Nak siapa kita? Nak campur kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak penimpal dia buat apa? Bukan kerja kita tu. Itu kerja Tuhan. Dah lah.
Hak realiti sekarang kan 3/4 ahli dunia kafir sampai ke mati. Lepas mana tempat mereka di hari akhirat? Kekal neraka selama-lamanya. Allah qada dah tu. Dah. Mana kalau Allah tak qada? Lepas tu dia jadi nak mikir hijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sedap fikir-fikirlah. Ada ni. Kita hamba kan fikir apa kerja Tuhan. Tu cari nyakit lah kata tu. Ni hak saya biasa buat contoh. Ginilah kata. Tak contoh sesama kita lah. Kita ni kerja bawa boh. Jadi driver je. Bawa sudah lah. Nak pergi ke mana? Bawa. Lepas tu sementara dia sudah, kita gilah merayak ke mana-mana pun. Kereta boh pula kereta mewah. Tukar baju jadi kereta kita pula. Boleh ngorang. Mana? Buang baju kereta tu. Jangan ada kereta lambang pejabat sudah lah. Pada gaya lah pula. Boh panggil, dia ambil pula. Lepas tu nak kereta lah boh tu nampak peluh nampak dahi-dahi. Keruk dahi-dahi. Pening kepala dia nya. Lepas tu macam mana kita? Sudah cara lah. Itu bukan kerja kita. Kita nak tolong. Boh, apa masalah apa? Kongsilah dengan saya. Biar saya fikir kata. Fikir apa kamu lebar? Bawa sudah lah. Atau ambil. Lepas tu dia peluh dahi. Padang dia gaji besar. Kena nak tolong, nak mikir juga. Mikir apa bukan kerja kita. Kerja apa? Atau ambil. Sudah. Samalah kita hamba. Tuhan dah tetap dah gitulah. Kenapa? Bukan kerja kita tu. Bukan kerja kita. Faham? Pegang. Sudah. Jadi syurga neraka Tuhan dah tetap dah pada azal. 1/4 pula orang Islam. Sebahagiannya beriman, sebahagiannya tidak beriman. Islam pada zahir. Ada pula yang orang Islam rajin semayang, rajin puasa, tapi bab iman, bab akidah, bab tauhid dia buat tahu je. Itu bahagian dia. Bicara apa tu di masjid? Bicara bab sifat 20. Sebab dulu bicara apa? Bicara bab tauhid, bab iman. Lepas tu malah payah. Malah nak semayang je. Bahagian masing-masing. Lepas tu pegangan macam mana? Dia tak peduli pun. Berjemaah rajin. Itu bahagian masing-masing kan? Tapi kita nak tugas kita beri nasihat, beri panduan, mengajar. Orang terima nasihat, orang terima panduan, orang terima ilmu yang diajar, itu bahagian masing-masing. Orang Islam rajin semayang, rajin berjemaah. Tapi kalau ilmu tauhid sekalipun buat tak tahu. Lepas tu kita sudah fikir tu kerja Allah Ta'ala. Cuma kalau kita fikir kau akal kita, bapalah rajin sangat semayang. Nak sah semayang, iman akidah kena betul, bukan pekoh je kena betul. Semayang rajin, belajar akidah tak ambuk. Kenapalah jadi seumpama tu? Bukan kerja kita. Ya kalau ikut akal kita, orang yang semayang bang pun tidak, belajar tauhid pun tak ambuk, tak pelik. Baik dah heran agama. Orang yang rajin semayang bang, rajin berjemaah, tapi bab ilmu tauhid, bab iman pun dia tak peduli. Tu dia. Anak bini dia mana? Anak bini di rumah disuruh semayang sentiasa. Anak dia peringat semayang sentiasa. Tapi akidah anak dia macam mana? Jadi kalau kita fikir kau akal kita tak makul dia panggil. Tak mak. Tak kenapa jadi gitu? Bahagian masing-masing. Itu je. Tuhan buka hati, boleh-boleh ada nak. Walaupun siapa pengkat pening nak mutah, siapa nak mereng, tapi akhirnya boleh terima juga. Ada orang dengar payah je pakai lari selalu dah. Atau kata bahagian masing-masing. Bukan urusan kita. Nak fikir macam mana Allah kenapa ada. Ada ni. Tuhan susun kitanya alhamdulillah. Rajin belajar, rajin beramal. Ilmu fadha'in tauhid pekota so kita rajin belajar, kena perbanyakkan kesyukuran. Itu semua qada qadar. Hakiki kitanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita dituntut perbanyak kata la haula wala
quwwata illa billahil aliyyil azim, akan menjadi kenderaan ketika meniti tiang sirat. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada dayuk payah nak meninggalkan kemaksiatan, nak mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kena perbanyakkan kesyukuran. Itu hak bahagian kita. Bahagian keluarga kita pun sama juga. Hak tugas lah. Tapi tak mahu turut. Macam mana? Taufik hidayah milik Allah, bukan milik kita. Kita laksanakan tugas kita. Apa yang berlaku? Kita jangan persoal. Kenapa Allah takdirkan hak ni seorang ni, hak lain-lain ni bagus je anak-anak. Kenapa Allah takdirkan hak ni seorang ni degil sangat ni, Rasul belajar ilmu agama pun tambuh ni. Jangan ada soal. Ada ni. Itu semua susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan yang berlaku, kesemuanya perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah. Mustahil sama sekali Allah yang perbuat, tapi Allah tidak kehendak, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Jadi kita minggu ni baca je lah. Kena baca semula minggu depan pula. Dan demikian lagi mustahil atas Allah bahawa menjadi ia, Allah menjadikan, masih lagi kudrah ni akan sesuatu daripada alam serta zuhul. Zuhul lupa ni dipanggil tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan, tapi Allah menjadikan serta lupa. Itu mustahil sama sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.